Okey, di hadapan aku ni adalah laptop yang paling mahal pernah aku review, iaitu laptop Huawei MacBook X Pro versi yang terbaru 2020. Jadi laptop ni dipasarkan dengan harga RM7,999. Ia merupakan laptop yang ditujukan khas untuk golongan yang profesional, business on the go, mahukan rekaan yang nipis, ringan, mewah, premium. Jadi aku Mi Hashim, untuk video kali ni jom kita tengok berbaloi ke tak laptop berharga RM7,999 ni, Huawei MacBook X Pro 2020. Bermula dengan rekaan, tak sah lagi laptop ni merupakan laptop yang premium. Dia punya build quality tu adalah aluminium. And then dia punya tekstur color ni adalah licin. Dia punya jenis tak ada sebarang garis-garis ataupun corak-corak. And then ada branding Huawei dekat luar. Dan itu saja. Okey, apa yang menariknya tentang Huawei MacBook X Pro ni, dia datang dengan rekaan bukaan satu tangan. Sebab aku rasa benda ni tak banyak jumpa dekat laptop yang lain. Even laptop mahal Windows pun, mostly MacBook lah yang boleh buka satu tangan ni. Kalau macam laptop tu boleh buka satu tangan, dia macam satisfying sikit lah. Dari segi dimensi, laptop ni adalah 14.6mm ringan dan juga berat dia hanya 1.33 kg. Jadi memang menepati kategori nipis dan ringan, memang sesuai untuk golongan yang suka travel, letak dalam beg, bawa cabut, buat kerja. Untuk skrin, dia punya resolution adalah 3000x2000, 3K. Dia datang dengan panel 13.9 inci. Ditambah pula dengan saiz bezel yang nipis pada bahagian atas dan bawah ni, aku rasa design dia ni memang betul-betul nampak clean, cantik gitu. Panel yang digunakan adalah jenis dari LPTS LCD, iaitu jenis LCD yang ada higher density of pixel. Sebab itu dia punya resolution boleh tinggi mencapai 3K berbanding LCD biasa. Dan aku rasa yang paling menarik mengenai laptop ni adalah dia punya skrin didatangkan dengan paparan nisbah 3x2. So apa bezanya kan dengan skrin 16x9 biasa? Skrin nisbah 3x2 ni dia berbeza sikit dengan 16x9 traditional laptop biasa. Sebab dia punya form factor tu nampak lagi squarish dan nampak petak. Dengan nisbah skrin 3x2 ni, dia ada beberapa cons berbanding dengan traditional 16x9. Tapi itu semua bergantung kepada macam mana pengguna tu gunakan laptop dan juga apa software yang dia orang gunakan. So untuk aku, kerja-kerja yang aku buat seharian dekat Office Wiser ni, skrin nisbah 3x2 ni dia macam agak kurang sesuai. Sebab aku mostly buat kerja pakai split screen tau. Jadi bila buat mode split screen dekat laptop ni, disebabkan dia punya design tu adalah menegak, so korang tak boleh muatkan tab yang banyak kalau contoh korang buka Google Chrome. So macam dia akan jadi pack kecil-kecil gila macam tu. So form factor screen 3x2 ni dia agak limited sikit lah dari segi penggunaan. Nak letak tab banyak-banyak Chrome tu, dia macam kecil-kecil. Dia beza tau kalau banding dengan 16x9. Sebab 16x9 ni dia punya design tu memanjang. Korang nak letak banyak pun still tak limited macam laptop ni. Tapi itu untuk mode split screen. Kalau just biasa guna full penuh view, dia akan lagi puas tau. Sebab lagi banyak konten yang korang boleh baca. Macam contoh bila buka Facebook, bila nak scroll, lepas tu baca manga, baca artikel, dia rasa lagi puas tau. Dan untuk golongan yang profesional, memang yang laptop ni betul-betul target, iaitu geng graphic designer ataupun programmer. Laptop ni memang best gila kalau guna untuk design ataupun coding. Kalau coding, korang akan nampak display banyak gila line. And then kalau designing grafik, dia akan penuh gila macam tu. Dia tak cram lah macam 16x9 standard. Untuk warna pula, skrin ni memang cantik dengan higher resolution. Tapi ada satu part yang kurang, iaitu dia punya skrin ni agak reflektif sikit. So kalau macam orang tengok dari jauh, dari tepi tu, dia agak kurang jelas lah nak tengok apa yang ada dekat skrin ni. And then skrin ni boleh sentuh. So kalau korang malas nak guna touchpad untuk navigate dia punya sistem, korang boleh just tekan-tekan je. Lagi satu, dia punya hinge ni memang sturdy gila. So kalau korang tekan, dia macam tak bergoyang sangat. And then laptop ni ada juga fingerprint scanner. Dia diletakkan dalam power button. So kalau korang jenis malas untuk tulis password atau pin, just tekan je untuk log masuk account. Ok, untuk I/O laptop ni tak banyak port pun. Sebab dia nak kekalkan design yang nipis dan ringan tu. Dia ada satu USB-A, satu 3.5mm jack dan dua USB-C. Dan USB ni juga support Thunderbolt 3. Ok, jom cakap mengenai performa pula. MacBook X Pro ni dia punya chip adalah Intel 10 Gen, iaitu 510U, iaitu version chip kuasa yang rendah tapi menawarkan ketahanan bateri yang panjang. Untuk golongan gamer-gamer sekalian, korang bernasib baik sebab korang still boleh main game dekat laptop ni walaupun setting low, sebab digunakan Nvidia MX 250. Dan dari segi penggunaan seharian, memang laptop ni tak ada masalah langsung, lancar je sebab chip ni memang chip yang quite powerful untuk laptop senipis ni. Combo dengan 16GB RAM memang tak ada problem. Cumanya 16GB RAM ni adalah RAM yang dah terbina dalam motherboard, so korang tak boleh upgrade. 16GB je lah. Ok, based on 3D Mark Skydiver stress test,
laptop ni memang ada problem sikit untuk kekalkan performance under load yang heavy, dan suhu laptop ni boleh mencecah 90 darjah Celsius, dan benda tu bukan sesuatu yang sedap didengar lah untuk laptop yang mempunyai chip yang kurang kuasa ni. Jadi bila disebabkan suhu dia panas, laptop ni akan kurangkan kelajuan CPU, so korang akan rasa performance dia agak perlahan sikit lah kalau nak compare dengan bila time dia tak panas. Untuk kawasan paling panas, macam biasa atas keyboard ni. Tapi untuk kawasan yang bersebelahan trackpad dengan keyboard ni, dia tak panas pun. So kalau korang nak letak tangan pun, korang still boleh buat kerja. Tapi satu je, jangan letak atas riba ataupun her time suhu dia panas, korang akan memang rasa tak selesa. Tapi at least Huawei bagi SSD yang laju gila tau. Dia punya speed adalah read dia 3500 MB per second dan juga write 3000 MB per second. So storage dia adalah 1TB NVMe SSD. Tapi laptop ni tak dibekalkan dengan hard disk biasa. Korang nak tambah storage, korang perlu swap satu unit SSD tu. Tapi benda tu agak tricky sebab dia nak buka skru leceh sikit lah. Okay, walaupun laptop ni tak sesejuk yang disangka, tapi dia punya kipas tu tak bising pun. Lagi satu, mula-mula aku ingatkan laptop ni tak ada dia punya exhaust pengaliran udara tau. Sebab bawah dia ni clean je. Tapi bila tengok betul, korang akan perasan ada lubang dekat bahagian belakang ni. Dia sebelah kiri dan kanan. Yang ni merupakan exhaust pengaliran udara dia yang sebenar. The problem is, design ni adalah kurang efektif sebab dia punya aliran udara tu, Encel tu block daripada keluar. Lagipun dia ada limitation dari segi size. Dia punya ni memang betul-betul nipis dan kecil macam tu je. So ni lah apa yang jadi kalau brand tu nak keluarkan laptop yang nipis dan ringan tapi tak mengutamakan masalah thermal performance. Okay, dia ada 4 unit speaker, 2 dekat bahagian atas dan 2 lagi pada bahagian bawah. Dia punya speaker ni lantang dan memuaskan. Aku suka gak speaker dia ni. Okay, macam most kebanyakan produk Huawei MacBook X Pro ni ada juga Huawei Share. Huawei Share ni eksklusif je. Dia ada dekat phone Huawei dan Honor sahaja. So korang boleh display apa yang ada dalam dekat phone tu kepada laptop hanya dengan satu tap yang mudah. So fungsi lain yang selalu orang buat untuk Huawei Share ni adalah korang boleh transfer gambar daripada phone ke laptop, transfer music dan foto ataupun macam-macam lah. Tapi satu je lah, phone yang nak guna Huawei Share ni dia kena ada NFC. Kalau tak ada NFC, korang tak boleh guna fungsi ni. Okay, kita bergerak ke touchpad. Okay, touchpad dia agak luas. Bahan binaan dia ni kaca, so memang ada feel premium melengkapkan lagi package laptop ni. Tapi touchpad dia ni agak annoying sebab kadang-kadang muncul gesture yang tidak diperlukan. Nak kata dia punya accuracy tu kurang lah. Aku harap ada driver update untuk touchpad ni lagi reliable lah nak guna. Disebabkan size touchpad dia ni agak besar, so tangan korang ni akan mudah terlepak dalam ni. So dia akan kacau lah korang punya mouse dalam tu kan. Dia bergerak-gerak sana sini, keluar masuk software semua. Itu depends on certain orang lah. Kalau untuk orang yang tangan dia macam besar sikit, of course lah dia akan menimbulkan masalah. Okay, keyboard lah. Keyboard dia ni antara merupakan yang paling selesa pernah aku type sepanjang aku review laptop. Dia punya feeling type tu macam Apple MacBook. Dia nipis tapi dia punya tactile tu rasa sedap. Antara yang paling menarik selain daripada pengalaman menaip keyboard ni adalah keyboard ni ada datang dengan webcam. So kalau korang perhatikan dekat bahagian atas dan tepi ni ataupun bawah ni memang tak ada webcam pun. So webcam ni diletakkan di antara button F6 dengan F7. So design macam ni of course lah ada kekurangan dia sebab orang akan nampak korang dari lubang hidung. Tapi untuk golongan yang mengutamakan privacy dan juga keselamatan, benda macam ni dia bagus lah untuk dia orang. So keyboard ni juga ada backlit. Dia tak ada RGB, warna putih je. Boleh tolong korang type time gelap. Untuk bateri aku dapat dalam sekitar 10 ke 11 jam. Ni lebih kurang lah dengan apa yang Huawei cakap. Huawei claim dapat 13 jam. Tapi tu depends on usage korang. So kalau korang memang jenis lenjang main game, of course lah memang bateri takkan tahan. So untuk charging dia gunakan port USB-C macam kebanyakan pada laptop Huawei Honor MacBook yang lain. Adapter dia 65 watt. Lepas tu ambil masa sekitar 2 jam untuk charge penuh menggunakan USB-C to USB-C cable. Okay, apa yang aku dapat melalui penggunaan Huawei MacBook X Pro ni adalah merupakan produk akhir apa yang Huawei definisikan sebagai komputer riba premium. Of course, dia punya bahan binaan premium, dia punya display cantik, dia punya keyboard feeling dia memang best, audio dia tune. Namun mesti ada masalah sebab dia punya thermal performance ni kurang efisien sikit. Tapi kalau setakat nak buat kerja pejabat, memang tak ada masalah. Cuba bayangkan, kalau korang setakat nak buat kerja pejabat tapi keluarkan sampai RM7,999 hanya untuk beli laptop ni, tak berbaloi kot. Okay, macam ni, kalau korang terfikir nak ambil MacBook ataupun nak ambil MacBook X Pro ni, korang boleh dapatkan Apple MacBook Pro 13 inch yang baru. Tapi spesifikasi Huawei MacBook X Pro ni dia lebih power sikit. Kalau dekat MacBook Pro 13 inch, korang still dapat Tizen Intel yang latest. Cuma Tizen dia adalah Tizen i5 saja. Dia tak powerful macam i7 yang dekat Huawei MacBook X Pro ni. Lagi satu, MacBook hanya limited kepada Iris Plus grafik. So korang tak boleh nak
extra power daripada grafik melalui grafik Nvidia MX 250 yang ada dekat Huawei MacBook X Pro ni. Lagi satu, storage MacBook X Pro ni dia lagi besar, 1TB. Kalau dekat MacBook Pro 13 inch tu dia setakat 512GB je. Cuma Apple MacBook ada RAM yang lagi laju lah. Dia pakai LPDDR4X dengan 3733MHz, sedangkan MacBook X Pro ni 2133MHz dengan LPDDR3 saja. Memang jauh beza kalau nak bandingkan kelajuan RAM antara Apple dengan Huawei. Tapi semua orang tahu, orang beli Apple MacBook ni bukannya sebab spesifikasi pun. Kalau nak bandingkan spesifikasi MacBook X Pro yang lagi power ni, memang dia lagi power, tapi macOS tu still ada keunikan dia sendiri. Jadi berbalik kepada Huawei MacBook X Pro ni, harga dia tinggi, lepas tu aku susah nak recommend dekat orang disebabkan masalah thermal performance dia. Bagi aku macam tak guna sangat pun. Kalau any brand, tak kisahlah mana-mana, dia orang marketkan as powerful, spek tinggi, tapi nak kekalkan power tu dia tak mampu. Jadi untuk version Huawei MacBook X Pro yang akan datang, so kalau aku rasa Huawei boleh improvekan thermal performance dia, aku rasa tak ada masalah pun kalau nak letakkan RM7,999 tu. Jadi itu saja untuk video ulasan Huawei MacBook X Pro 2020 yang latest ni. Semoga bertemu lagi dalam video akan datang. Bye. Okay guys, video dah tamat. So macam mana, okey ke tak video? Kau rasa nak tengok video Wiser lagi? Sebelah ni ada lagi 2. Pilih lah, mana tahu nak tengok kan. Tengok je lah, layan je lah. Lepas tu, ni atas ni, subscribe. Jangan lupa. Kalau belum subscribe, subscribe. Okay? Ciao.